Salam sejahtera. Baru sejam diumumkan keputusan pilihan raya di KKB, Kuala Kubu Bahru, yang dimenangi oleh calon Pakatan Harapan. Muhyiddin terima pula satu lagi tekanan kuat, tekanan besar melalui laporan ini, berita buruk untuk Muhyiddin. Lupakan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri jika PN mahu lihat ada cahaya kemenangan. Saudara-saudara sekalian, dengan laporan ini, adakah Muhyiddin adalah menjadi puncak penolakan undi kepada Perikatan Nasional gara-gara Muhyiddin mau dicalonkan semula menjadi Perdana Menteri? Benarkah Muhyiddin sebenarnya gagal sebagai Perdana Menteri ketika beliau menjadi Perdana Menteri? Adakah memang Muhyiddin tidak berkelayakan atau tidak disukai? Selain daripada isu beliau kini sudah menjadi kluster mahkamah dan juga isu menantu Muhyiddin yang masih tak balik-balik lagi. Mungkinkah itu yang ditolak oleh para pengundi? Dengan tak semana-mana, di sebalik kehangatan kempen PRK Kuala Kubu Bahru yang sedang berjalan dan tarik PRU 16 pula masih jauh lagi, tiba-tiba saja Azmin Ali semalam memberi kenyataan bahawa Perikatan Nasional kekal menamakan Muhyiddin Ahmad Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Adakah dengan kenyataan Azmin Ali itu sebenarnya adalah kenyataan merajuk yang mana mungkin beliau menyedari PAS tidak gairah menyokong kempen mereka? Kerana sebelum ini, isu tentang Perdana Menteri ini telah pun reda. Walaupun PAS mempunyai calon tersendiri untuk dijadikan Perdana Menteri, yaitu Menteri Besar Terengganu. Saudara, adakah dengan pengumuman atau tiba-tiba saja kenyataan Azmin Ali itu adalah satu amaran tindak balas kepada PAS? Tapi adakah dengan ini juga PAS akan mengambil langkah yang lebih drastik, yaitu meninggalkan Parti Bersatu dan meninggalkan Perikatan Nasional lalu menyertai pula kerajaan perpaduan? Apa-apa saja boleh berlaku dalam politik. Tiada kawan yang kekal, tiada juga musuh yang kekal. Ketua Penerangan Perikatan Nasional itu, yaitu Azmin Ali, berkata, gabungan tersebut tetap yakin ahli Parlimen PAGO itu adalah pilihan terbaik untuk rakyat. Sekarang kita masih mendengar laungan Abah sebab watak Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ketua dalam satu keluarga, sebuah negara yang menjadi kepimpinan, menjaga kepimpinan. Mereka menyaksikan kepimpinan beliau dan mendapat manfaat daripadanya, kata Azmin Ali. Saya yakin insya Allah kita teruskan kerja yang baik, jujur dan ikhlas kepada rakyat serta buat sedaya upaya untuk memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional kelak, katanya lagi. Bagaimanapun, kenyataan Azmin itu cepat disanggah oleh timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, hanya beberapa jam kemudian dengan mengatakan PN belum membincangkan lagi perkara tersebut. Katanya setiap parti mempunyai calon Perdana Menteri masing-masing. Namun, PN belum membuat keputusan muktamad lagi. Isu calon Perdana Menteri ini tidak berbangkit. PRU 16 masih lambat lagi, ujarnya. Dalam hal ini, izinkan saya memberi pandangan secara pro bono kepada Perikatan Nasional. Untuk PN, barangkali boleh dilihat ada cahaya untuk beroleh kemenangan pada PRU 16 akan datang. Syarat utamanya ialah mesti mengenepikan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang gagal sepanjang 17 bulan mendapat peluang berkhidmat sebagai ketua kerajaan selepas peristiwa Langkah Sheraton. Semasa beliau memegang jawatan Perdana Menteri, saya telah banyak menulis mengenai kegagalannya, malah turut mendesaknya meletak jawatan, kata Sabudin. Di media sosial sendiri pada waktu itu bertali arus, rungutan serta luahan tidak puas hati dengan kepimpinannya. Muhyiddin langsung tidak menampakkan watak sebagai Perdana Menteri ketika berkuasa. Yang kerap bercakap hanyalah
kenyataan medianya melalui PDF, serta kemunculan dalam perututan khas di kaca TV yang mampu mencipta rekod paling banyak dalam sejak negara mencapai kemerdekaan, sehingga beliau akhirnya digelar tokoh perutusan khas negara. Ditambah dengan pertuduhan mahkamah yang sedang dihadapinya ketika ini, dan seolah-olah lepas tangan pula dalam kes menantunya melarikan diri ke luar negara. Semua ini adalah beban yang menambahkan lagi kemerosotan keyakinan rakyat terhadap Perikatan Nasional jika beliau dicalonkan untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Harus diingat, Muhyiddin bukan seperti Tun Mahathir yang ada rekod gemilang sebagai Perdana Menteri buat kali pertama. Lalu apabila dicalonkan buat kali kedua untuk menghadapi PRU14, sokongan rakyat datang menderu-deru ketika itu. Sebagai Perdana Menteri yang pernah gagal, mustahil rakyat akan teruja untuk mengundi PN, dan pada PRU akan datang jika si gagal yang sama dijadikan Perdana Menteri atau pertaruhan. Bahkan dalam Bersatu Sendiri, saya yakin ada yang tidak akan mengundi jika Muhyiddin dinamakan sebagai calon Perdana Menteri. Muhyiddin mesti terbuka memberi laluan kepada pemimpin lain seperti Hamzah Zainuddin daripada Bersatu atau Ahmad Samsuri Mukhtar daripada PAS sebagai calon baru bagi kerusi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Hamzah dirasakan layak kerana beliau sejak kebelakangan ini mula menunjukkan peranannya yang berkesan sebagai ketua pembangkang. Manakala PAS, jika parti itu kekal memenangi paling banyak kerusi parlimen sebagai mana diperolehnya pada PRU 15 lalu, adalah lebih molek pemimpin parti itu pula dijadikan sandaran menjadi Perdana Menteri. Oleh kerana pemimpin PAS belum pernah memegang jawatan Perdana Menteri, rakyat khususnya pengundi Melayu Islam lebih tergairah untuk memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Selain itu, kalau mahu dikira, Azmin sendiri, andai kata beliau menang sebagai ahli parlimen pada PRU 16 akan datang dan PN juga mampu beroleh kemenangan, beliau turut ada kelayakan sebagai calon Perdana Menteri. Pokoknya, dalam Perikatan Nasional tidak ketandusan calon untuk diketengahkan sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi, mencalonkan Muhyiddin untuk menjadikannya Perdana Menteri buat kali kedua adalah kerja paling buang masa yang tidak memungkinkan kemenangan mampu diperoleh oleh Perikatan Nasional. Apa pendapat anda sekalian? Saudara-saudara sekalian, komen daripada netizen ialah tahniah Perdana Menteri ke-10. Sambutan berganda triple pada malam ini untuk Kerajaan Madani PH UMNO. 1. Menang PRKKKB 2, ulang tahun PKR 25 tahun. 3. Ulang tahun UMNO 75 tahun. Jelas undi India, China dan orang asli kekal solid dan manggal dengan Kerajaan Perpaduan Madani PH UMNO. Kempen Pro PN oleh Ramasamy Urimal, MCA dan geng musuh dalam selimat UMNO Trojan, PN Mailbera, Blur, PM Tepi dan laki dia Akmal pemuda UMNO, semua tidak dapat apa-apa. Eloklah mereka semua ini join PN. Ada tak tambah dan tiada tak kurang. Ini kata beliau. Saudara-saudara sekalian, Kerajaan Perpaduan Madani PH UMNO kini menjadi hebat dan diterima oleh rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.